Ini kami akan membawakan satu lagi topik menarik, yaitu siapa Bajau, sejarah Bajau yang tersembunyi. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Suku kaum Bajau adalah kedua terbesar di Kepulauan Sulu yang juga terdapat di pesisiran pantai Mindanao. Bajau juga terdapat di Borneo Utara, yaitu Sabah. Ini bukanlah perkara pelik sekiranya kaum Bajau turut berada di Sabah, kerana pada masa lalu Sabah adalah di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu. Telah berlaku kekeliruan tentang asal-usul kaum Bajau ini, terutamanya kepada orang-orang Sulu dan masyarakat Malaysia sendiri. Sekiranya kita meneliti sejarah, maka adalah jelas kaum Bajau ini datang dari Sumatera atau dari Kepulauan Riau, yaitu Johor Lama. Kaum Bajau ini disebut juga dalam sejarah Melayu sebagai orang laut atau orang selat. Orang selat ataupun orang laut yang kita kenali sebagai orang Bajau hari ini bukanlah penduduk asal Kepulauan Sulu, melainkan berasal dari Kepulauan Riau Johor Lama, yaitu Temasek. Sejarah telah mencatatkan bagaimana kaum Bajau ini datang ke Sulu kerana menjadi pengiring kepada pendakwa Ahlul Bait, yaitu Syed Abu Bakar. Beliau merupakan pengasas Kesultanan Sulu yang pertama, kemungkinan juga datang bersama Syed Karimul Makdum. Kaum Bajau juga datang bersama Syed Muhammad Kebungsuan ke Mindanao, yaitu pengasas Kesultanan Mindanao pada tahun 1515 Masehi. Jasa kaum Bajau kepada Ahlul Bait sangatlah besar, sehingga kan ada kerabat kesultanan ini berkawin campur dengan para pemimpin kaum Bajau selepas itu. Sebab itulah kaum Bajau yang ada di Sulu telah terbahagi kepada beberapa kumpulan yang terpisah antara pulau-pulau di Kepulauan Sulu hinggalah ke Borneo Utara, yaitu Sabah. Gaya hidup mereka telah berubah dari cara hidup asal yang berumah dalam perahu, yaitu lepa-lepa, kepada hidup di darat bersama orang-orang Tausug, bergantung sejauh mana dekatnya hubungan mereka dengan para datuk-datuk atau kerabat di Raja Sulu itu. Maka wujudlah suku Bajau Balangingi, Bajau Kaulungan, Bajau Jamu Mapun, Bajau Simunul, Bajau Tandobas, Bajau Umus Matata, Bajau Tabawan, Bajau Belimbing, Bajau Sibutu, Bajau Pelau, dikenali sebagai orang laut yang tinggal dalam perahu lepa-lepa, dan beberapa suku Bajau lagi. Kalau di Malaysia, terutamanya Sabah pula, dikenali sebagai Bajau Kota Belud dan Bajau Sempurna. Perlu dijelaskan di sini, pada peringkat awal bukan semua orang laut ini menganut Islam, sekalipun mereka datang ke Pulauan Sulu mengiringi ulama besar Ahlul Bait itu tadi. Tetapi setelah mereka, yaitu orang laut, bergaul rapat dengan orang Tausug, maka sedikit demi sedikit mereka dapat diislamkan. Walau bagaimanapun, sebagian besar Bajau Palau, yaitu Bajau Laut, masih tiada agama sehingga kini, yaitu ateis atau menganut anisma. Mungkin para pendakwa menghadapi kesukaran mengislamkan mereka disebabkan gaya hidup Palau yang sentiasa dalam perahu, yaitu lepa-lepa mereka. Sebab itulah mereka enggan duduk di darat sebagaimana suku Bajau lain. Dalam wilayah Kesultanan Sulu, golongan yang paling berkuasa selain dari Sultan ialah para datuk-datuk di Raja Sulu dari kaum Tausug, kemudian para datuk-datuk Anugerah
yaitu orang-orang kaya. Selain itu juga, Ahlul Bait seperti para syarif-syarif yang kebanyakannya para ulama adalah juga yang sangat dihormati oleh orang-orang Sulu. Setelah kedatangan orang-orang Bajau, suasana persekitaran Kepulauan Sulu telah berubah. Pantai-pantainya bertambah meriah dengan pelbagai aktiviti laut oleh orang-orang Bajau dikongsi bersama orang-orang Tausug. Dalam persekitaran yang mana terdapatnya orang-orang laut yang ramai itu, maka satu suasana telah terbentuk, yaitu penguasaan terhadap hasil laut dari orang-orang Bajau ini. Orang-orang Bajau telah dibagi-bagikan mengikut kawasan oleh para datuk-datuk, yang mana para datuk ataupun penguasa tempatan harus menjaga kebajikan dan melindungi mereka, yaitu orang laut. Pada masa yang sama, orang-orang Bajau pula menjual hasil-hasil tangkapan mereka kepada datuk yang menjaga mereka. Maka wujud ikatan tolong sama tolong antara mereka. Sebagian orang mengatakan bahawa orang-orang Bajau ini hanyalah hamba abdi kepada orang-orang Tausug. Tuduhan ini adalah dusta dan berniat jahat yang sudah tentu tiada asas dalam sejarah yang boleh dijadikan sandaran. Kebencian hanya berdasarkan beberapa kes terpencil yang dilakukan individu Tausug terhadap kaum Bajau tidaklah boleh dijadikan alasan bahawa orang-orang Bajau adalah hamba abdi kepada kaum Tausug. Sebaliknya, ramai orang Bajau menjadi pahlawan bersama orang Tausug melawan penjajah, dan ramai di kalangan orang Bajau juga berkahwin dengan keluarga para datuk dan mendapatkan hak sebagaimana orang Tausug sendiri. Walau bagaimanapun, perlu dijelaskan di sini, sememangnya wujud aktiviti penghambaan ketika dulu semasa zaman Kesultanan yang awal lagi, yang kebanyakannya berlaku setelah satu-satu peperangan berlangsung. Yang kalah perang sudah tentu akan menjadi tawanan. Tawanan yang tidak dapat ditebus biasanya akan dijadikan hamba abdi dan boleh diperjualbelikan. Perkara seperti ini berlaku di mana-mana tempat di seluruh dunia ketika dulu, dan sesiapa saja yang boleh dijadikan hamba tanpa mengira warna kulit sekiranya tertangkap atau kalah perang dan sebagainya. Bajau juga dipanggil sama atau samal. Bajau dan samal atau sama adalah berasal dari bahasa Melayu sendiri, yaitu berjauhan dan sama-sama. Orang laut yang asal dialah seperti orang pelau itu. Mereka hidup dan matinya dalam perahu lepa-lepa mereka di laut yang sudah tentu sentiasa berjauhan dengan daratan. Sebab itu mereka digelar berjauh atau bajau. Orang laut juga bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain secara nomad dan bersama-sama, sehingga akan ketika mereka mengiringi ulama Ahlul Bait itu ke Sulu dan Mindanao, mereka juga bersama-sama. Sebab itu mereka digelar sama atau dalam pelat orang Tausug dipanggil samal. Kami tidak mendapatkan maklumat lain tentang kedatangan orang Bajau ke Pulau Sulu, melainkan yang dinyatakan oleh pencatat sejarah Eroppa seperti Alexander Drembly pada tahun 1737 hingga 1808 Masehi, seorang ahli geografi Scotland, dan Daniel E. Chopper yang ditulis oleh Profesor Cesar Adib Majul dalam bukunya yang terkenal Muslim in the Philippines. Juga penyelidikan yang dibuat oleh Cynthia Chow, Research Trend on Southeast Asia Sea Nomads. Yang menariknya, kedatangan bersaudara Ahlul Bait itu ke Sulu dan Mindanao adalah tidak dapat dipisahkan bersama kedatangan orang-orang Bajau ini, sekalipun kedatangan saudara
Ahlul Bait itu adalah selang beberapa puluh tahun lamanya antara satu sama lain. Profesor Chaser Adib Majul mencatatkannya. Terdapat dalam laporan Alexander Drambley tentang legenda perpecahan orang Bajau dari Johor. Perkawinan Raja Bukuinda dengan Putri Bajau dalam legenda tersebut. Perkara di atas juga ada terdapat dalam tulisan Daniel E. Chopper, The Sea Nomads, a study based on the literature of the maritime boat people of Southeast Asia. Profesor Chaser menyatakan bahawa terdapat satu versi memperkatakan tentang seorang putri Bajau yang datang dari Semenanjung Tanah Melayu, sementara versi-versi lain menyebut bahawa putri itu adalah putri Sultan Johor yang diiringi oleh orang Bajau ke Sulu. Kedatangan orang-orang Bajau ke Filipina Selatan adalah dalam dua gelombang. Profesor Chaser mengatakan bahawa orang Bajau telah datang ke Sulu selepas beberapa waktu kedatangan Tuan Masyaika dan sebelum kedatangan Karimul Makdum, bermakna bermula dari Riau dan Johor, yaitu orang Bajau bergerak beramai-ramai ke Sulu dan melalui Brunei dan terus ke Sulu. Dalam sejarah Brunei ada peristiwa yang boleh dirujuk, antaranya orang-orang Bajau datang terlebih dahulu ke Brunei bersama Sultan Brunei pertama bernama Awang Alak Betatar. Baginda memeluk agama Islam dan berkahwin dengan putri Sultan Johor, iaitu Johor Lama ataupun Temasek, sekitar 1368. Nama Islam Awang Alak Betatar ialah Sultan Muhammad Shah, iaitu Sultan Brunei pertama pada tahun 1363 hingga 1402. Setelah perkawinan itu, Sultan Brunei ini berangkat ke Brunei dari Johor dengan diiringi oleh orang-orang Bajau atas perintah Sultan Johor. Diulangi catatan Profesor Chaser dalam bukunya Islam di Filipina menganggarkan bahawa kedatangan orang Bajau ke Sulu mestilah antara kedatangan Tuan Masyaika. Beliau dianggarkan sezaman dengan Tuhan ataupun Tuan Magbalu, wafat pada 1310 di Sulu. Dan Karimul Makdum itu beliau dianggarkan telah berada di Sulu sekitar tahun 1400 hingga 1420 sebelum Syarif Ali Barakat menjadi Sultan Brunei pada tahun 1425. Kalau kita perhatikan anggaran Profesor Chaser bahawa kedatangan orang Bajau yang pertama ialah antara kedatangan Tuan Masyaika dan Syekh Karimul Makdum itu, maka satu persoalan, siapa pula yang bawa orang-orang Bajau itu ke Sulu dari Brunei? Sememangnya orang Bajau telah berada di Brunei bersama ketibaan Sultan Muhammad Shah bersama Permaisuri Baginda dari Johor itu pada tahun 1368. Lalu bagaimana pula orang Bajau itu pergi ke Sulu begitu saja? Kami menganggarkan dua kemungkinan di sini, bahawa kedatangan orang Bajau yang pertama ke Sulu ialah bersama Syekh Karimul Makdum dengan alasan orang Bajau tidak mungkin datang ke Sulu tanpa pemimpin. Syekh Karimul Makdum yang juga terkenal dengan panggilan Tuan Syarif Aulia adalah yang terawal berdakwah ke Sulu. Masalahnya pula, adakah Syekh Karimul Makdum itu datang ke Sulu melalui Brunei atau melalui Sulawesi atau Kalimantan? Sebab ada catatan yang menyatakan Karimul Makdum ini adalah ayahanda kepada dua wali songo di Indonesia. Apakah tidak mustahil pula orang-orang Bajau ini datang ke Sulu bersama Syed Abu Bakar? Kerana dengan jelas Syed Abu Bakar telah sampai ke Sulu sekitar tahun 1450-an setelah singgah di Brunei dan meneruskan perjalanan ke Sulu.
Beliau singgah di Brunei dan mendapati rakan seperjuangannya dan yang lain yang juga ahli bait, yaitu Syarif Ali Barakat, telah berada di Brunei. Sebab itu beliau meneruskan perjalanan dakwanya ke Sulu. Kemungkinan pada masa ini orang Bajau masih ada di Brunei dan mengiringi Syed Abu Bakar ke Sulu atas arahan Sultan Brunei itu. Kedatangan orang Bajau ke Sulu bersama-sama menemani Syed Muhammad Kebungsuan, iaitu adik kandung kepada Syed Abu Bakar yang berlainan ibu, ke Mindanao yang datang dari Johor dan seterusnya menjadi Sultan Maguindanao yang pertama pada tahun 1515 Mesir. Bonda Syed Muhammad Kebungsuan juga adalah kerabat Diraja Johor, iaitu Johor Lama ataupun Temasek. Sebab itu orang Bajau juga terdapat di Mindanao, termasuk sekitar Davao. Kedatangan orang Bajau ke Mindanao bersama Syed Muhammad Kebungsuan tiada perselisihan pendapat di kalangan ahli sejarah. Maka dengan itu bertambah besarlah bilangan kaum Bajau di Kepulauan Sulu dan Mindanao itu. Mengapa kami katakan orang Bajau membawa rahmat kepada orang Sulu dan Mindanao? Kami berani mengatakan bahawa Kepulauan Sulu dan Mindanao telah berseri dan meriah dengan kedatangan orang Bajau. Kehadiran orang Bajau menjadi sumber kekuatan tambahan kepada masyarakat Kepulauan Moro itu. Sebab kepulauan yang tidak punya kaum Bajau di pantainya telah ditewaskan oleh penjajah, sekaligus terjajah dan menjadi wilayah Kristian Spanyol, seperti kepulauan utama di utara yaitu Visayas, Luzon dan Cebu dan lain-lain lagi. Dengan kedatangan Bajau juga telah menambah lagi bilangan suku kaum di Kepulauan Moro. Malah kaum Bajau juga telah terbahagi kepada beberapa suku, yaitu subetnik, lagi mengikut pulau dan kekuasaan para datuk-datuk Tausug yang menjaga mereka. Dengan kedatangan Bajau juga telah merancakkan lagi aktiviti perdagangan di sekitar Kepulauan Moro. Sebelum ini orang Tausug melakukan sendiri kerja menyelam mutiara, agar-agar laut dan apa saja yang berharga dari laut. Semenjak kedatangan Bajau, kerja demikian telah menjadi mudah disebabkan Bajau memang pakar menyelam dan rajin. Sebab itulah hubungan antara Bajau dengan Tausug begitu rapat. Suku kaum Bajau yang sangat rapat dengan masyarakat Tausug ialah Bajau Balangingi. Hinggakan Bajau Balangingi terikut-ikut dengan keberanian kaum Tausug. Kekuasaan Bajau Balangingi terhadap Pulau Balangingi dan pulau-pulau sekitarnya dengan binaan kota pertahanan yang hebat dan kukuh telah menarik perhatian Spanyol. Walau bagaimanapun, seperti yang disebut oleh Profesor Cecil, bahawa Bajau Balangingi adalah samar-samar kepatuhannya terhadap institusi Kesultanan Sulu. Ini menunjukkan keadaan Bajau Balangingi yang agak bebas dari lingkungan kuasa Sultan, menyebabkan mereka menjalankan aktiviti pelayaran bersama kaum Iranun pun dengan begitu bebas. Sebab itu Bajau Balangingi sangat mahir dengan pelayaran. Sejarah telah mencatatkan bagaimana Bajau Balangingi ini bersekongkol dengan kaum Iranun untuk menjalankan aktiviti melanun di perairan Laut Sulu. Kebanyakan yang mereka sambut ialah pedagang-pedagang yang berasal dari wilayah kekuasaan Spanyol. Kepakaran Balangingi melanun bersama Iranun adalah tiada tolok bandingnya, hinggakan lanun-lanun kaum Tausug sendiri tenggelam oleh populariti Balangingi dan Iranun. Aktiviti Balangingi dan Iranun inilah yang menambah penderitaan pihak Spanyol, hinggakan pihak Spanyol meminta
kepada Sultan Sulu mengawal pelanunan mereka. Nampaknya Sultan Sulu tidak pula melakukan tindakan proaktif membunteras kecuali lanun yang menjejaskan kepentingannya. Mungkin Sultan pun tahu bahawa yang disamun hanya pedagang-pedagang dari wilayah Spanyol. Suku kaum Bajau Balangingi terkenal dengan keberaniannya berperang. Adat resam dan budayanya 100% sama dengan orang Tausug. Alunan atau slang bahasa Bajau yang mereka tutur lebih hampir dengan alunan bahasa Suk yang ditutur oleh Tausug itu. Orang Bajau Balangingi lebih fasih bertutur bahasa Suk berbanding kaum-kaum Bajau yang lain. Ini disebabkan begitu rapatnya hubungan mereka dengan kaum Tausug. Ramai di kalangan datuk-datuk Tausug berkawin campur dengan Bajau Balangingi dan sebagiannya menjadi datuk-datuk yang dihormati. Lokasi Bajau Balangingi adalah di sekitar kepulauan antara Pulau Basilan dan Pulau Suk, yaitu Sulu, seperti di Pulau Sangbai, Pulau Balangingi, Pulau Dasalan, dan pulau-pulau di sekitarnya.